Baik, isu penggantungan serta-merta loji sembelihan Thomas Foods International Australia susulan dakwaan pelanggaran prosedur penyembelihan halal masih hangat diperkatakan, dan yang pasti isu ini memberi kesan kepada ramai umat Islam yang selama ini memilih untuk membeli daging import dari Australia berikutan harganya yang lebih berpatutan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut di talian Skype ketika ini adalah penolong pengarah kanan Sekretariat Majlis Halal Malaysia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Ustaz Muhammad Naim Muhammad Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya Ustaz ceritakan apa prosedur untuk polisi halal pengimportan daging sejuk beku dari luar negara. Baik, secara ringkasnya perlu kita faham bahawa proses pemberian lesen ataupun pengiktirafan mana-mana rumah sembelihan luar negara ini dia ada tahap prosesnya yang melibatkan pelbagai pihak. First sekali ianya perlu diluluskan ataupun melepasi tapisan oleh pihak berautoriti, yakni Jabatan Veteriner negara Australia itu sendiri. Sebelum ianya memulakan permohonan kepada pihak kita, yakni Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia. Maka dalam hal ini, rumah-rumah sembelihan yang berhasrat setelah diperakukan oleh kerajaan negara masing-masing, kemudian kerajaan akan menghantar senarai permohonan kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner, yakni pihak yang berkuasa dalam meluluskan rumah-rumah sembelihan luar negara. Maka di mana peranan JAKIM? Maka di sini JAKIM akan hadir sebagai pelengkap ataupun penyokong. Maknanya senarai-senarai yang dihantar oleh kerajaan Australia dihantar kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia. Kemudian senarai tersebut akan dimaklumkan kepada JAKIM. Barulah kita tahu, oh ini senarai permohonan daripada negara-negara yang terlibat. Maka peranan yang kita mainkan, kita akan melihat dari aspek halal. Okey Ustaz. Dalam kes Thomas Foods International Australia, bagaimana pihak JAKIM bertindak? Baik. Tentu sekali kita telah pun menjadi kelaziman bagi kita prosedur sedia ada. Mana-mana rumah sembelihan yang telah pun diberikan kelulusan, ianya menjadi tanggungjawab bukan hanya JAKIM, tetapi ada beberapa pihak terlibat dalam memastikan rumah-rumah sembelihan tersebut mematuhi piawaian dan standard yang telah pun diterima pakai dan dipersetujui. Terutama sekali, pemantauan itu akan dilakukan oleh pihak berkuasa ataupun berautoriti di negara Australia, yakni dalam hal ini adalah Department of Agriculture, Water and Environment, atau dalam bahasa mudah untuk kita faham adalah Jabatan Veteriner Australia. Selain daripada itu, kita ada pihak, yakni Badan Persediaan Halal yang kita iktiraf, dan mereka ini berperanan untuk memantau seterusnya apa yang berlaku di rumah sembelihan. Dan selain daripada itu, pihak selanjutnya yang akan turut memantau adalah JAKIM melalui Pejabat Atasi Halal di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra. Dan tambahan kepada itu, dalam ekosistem kelulusan dan juga jaminan halal ini, pekerja-pekerja di rumah sembelihan, iaitu terdiri daripada penyembelih, supervisor dan juga halal checker ini, mereka ini semua bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kerja-kerja penyembelihan halal itu in place dan mematuhi piawaian adalah satu kriteria yang penting. Maka kalau kita lihat di sini dalam menjurus kepada Thomas Food ini yang diadukan, maknanya peringkat awalnya itu berdasarkan kepada penilaian oleh beberapa pihak, bukan JAKIM sahaja. Kerana awal tadi saya sebutkan bahawa kelulusan semua mana-mana rumah sembelihan akan melibatkan
bidang kuasa pihak-pihak yang bukan sahaja JAKIM. Saya nak tegaskan bahawa JAKIM adalah pelengkap kepada sebarang kelulusan. Ustaz, dalam kes Thomas Foods International ni, apa kriteria yang tak dipenuhi ataupun menyalahi? Baik. Kita, sebagaimana saya sebut tadi, kita ada prosedur. Maknanya pasca kelulusan, dalam aspek halal, kita akan memantau bagaimana konsistensinya rumah sembelihan itu. Kita akan lihat bagaimana aktiviti sembelihnya, bagaimana peranan halal checkernya di lantai sembelihan, bagaimana peranan supervisornya di lantai sembelihan, dan semua ini akan menjadi kriteria-kriteria penting dan telah pun dijelaskan dalam kita punya prosedur yang dinamakan sebagai Malaysian Protocol for Halal Meat and Poultry Production dan juga Malaysian Standard MS 1500/2009. Dua dokumen ini akan menjadi rujukan utama dan difahami oleh rumah sembelihan, pekerja-pekerja di lantai sembelihan, badan Islam yang kita iktiraf dan juga pihak kerajaan Australia. Maka dalam hal ini, jika ada penemuan, contoh mudah yang kita ambil, jika amalan sembelihannya itu kita katakan dalam prosedur kita sembelih sekali saja, itu prosedur kita. Tapi jika ada penemuan sembelih berlaku 2 kali, dilakukan oleh penyembelih, maka di situ ternyata pelanggaran berlaku. Jadi jika pelanggaran berlaku, kesannya adalah kita boleh membatalkan ataupun menarik balik kelulusan yang telah diberikan. Maknanya kita menyediakan laporan dan kita salurkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner, iaitu pihak berkuasa yang lulus, untuk membuat keputusan lanjut. Maka itulah keadaannya. Dalam kes sekarang ni yang Thomas Foods International ni, keputusan sudah pun dibuat untuk menggantung seketika, kan? Betul. Berdasarkan kepada penilaian dan prosedur sedia ada yang telah pun berjalan, dan kita buat semak semula, yakni memantau semula kepada rumah sembelihan tersebut, dan bukti-bukti yang diperolehi, maka pihak JAKIM bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner dan juga turut disertai oleh pihak kerajaan Australia bersetuju di sana ada pelanggaran, dan kita membuat keputusan menggantung rumah sembelihan tersebut. Setakat ini Ustaz, bagaimana status daging-daging ataupun produk-produk yang dah ada di pasaran dari pembekal yang sama sebelum veteriner dan JAKIM membuat keputusan? Okey, ini memang soalan yang sangat menarik dan juga saya kira rakyat Malaysia sedang menanti akan jawapannya. Tentu sekali keyakinan itu perlu kita pegang dengan sekuat-kuatnya bahawa kelulusan yang telah pun sedia ada sebelum ini, dalam arti kata yang lain, rumah sembelihan tersebut benar-benar mematuhi piawaian yang telah pun ditetapkan berdasarkan kepada penilaian dan pemantauan oleh pihak kerajaan Australia, pemantauan oleh Badan Persisian Halal yang diiktiraf Malaysia, pemantauan berjadual oleh wakil JAKIM melalui Pejabat Atasi Halal di Canberra, dan juga komitmen yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja halal ataupun halal team di lantai sembelihan. Maknanya produk yang telah pun berada di pasaran tidak perlu diragui sama sekali. Dan kerana jaminan itu telah ada dan prosesnya adalah proses yang terperinci. Kita tak boleh buat sebarang keputusan itu sembrono berdasarkan kepada syok sesuatu dan kita buat keputusan. Kita tak bukan itu cara kita. Dan cara kita, mana kita balik kepada proses, rujuk balik kepada pihak-pihak berautoriti, nilai balik ada pelanggaran, maka kita tarik kelulusan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Muhammad Naim Muhammad Aziz dari JAKIM.